Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazlina Zakaria dari Malaysia Productivity Corporation bawakan anda MPC Productivity Talk siri ke-20. Kita telah lihat pelbagai perkembangan yang positif di penghujung tahun 2021, terutama sekali dari segi penggunaan teknologi digital dalam kehidupan seharian. Untuk episod pada kali ini, kita akan berbincang dan berbicara lanjut mengenai penerima gunaan teknologi digital dalam memacu produktiviti dan daya saing negara. Jangan ke mana-mana, kita akan bersama tetamu jemputan selepas ini. Terima kasih kerana bersama kami. Seperti yang dijanjikan, kami bersama tetamu jemputan iaitu Dr. Muhammad Nur Jayadi Tamam, Pengarah Productivity Growth Delivery Management Office MPC. Selamat datang ke MPC Productivity Talk siri ke-20. Assalamualaikum Dr. Jayadi, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih pihak CPD yang menjemput saya untuk sesi ini. Baik. Doktor, kita seperti mana yang telah saya sebutkan pada awal tadi, kita telah lihat pelbagai inisiatif penghujung tahun 2021 ya, untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing organisasi dan juga industri lah. Jadi dalam sudut penggunaan teknologi digital ya, kita lihat dia mempunyai satu peranan yang penting ya dalam peningkatan produktiviti dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Jadi bagaimanakah doktor melihat penggunaan teknologi digital ini mampu membantu komuniti perniagaan dalam usaha mereka bangkit semula selepas terkesan akibat pandemik dan juga ekonomi yang terjejas ya akibat segala cabaran yang kita lihatlah penghujung tahun ini. Jadi bagaimanakah pandangan doktor? Mungkin boleh dikongsikan sedikit, Dr. Jayadi? Ya, terima kasih Puan Syez sekali lagi. Kalau saya boleh kongsikan, kini dah hampir setahun. Kalau kita lihat pada tahun hadapan, mungkin pada bulan Mac masuk tahun kedua, negara dilanda ataupun berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 dan ia memberi kesan kepada kehidupan seharian secara global. Dan akibat wabak ini sebenarnya rata-rata warga dunia terpaksa memberi tumpuan kepada penggunaan elemen digital dalam memastikan kita panggil survival kehidupan seharian supaya dapat memastikan kesinambungan segala aktiviti dan juga apa yang dilaksanakan sebelum ini berjalan dengan lancar. Dan kita di Malaysia juga tidak terkecuali. Dan kita terus sentiasa berusaha untuk memastikan dan menyesuaikan diri. Kalau kita lihat dengan penggunaan teknologi digital dalam segala urusan. Dan pandemik COVID-19 seakan-akan menggasak masyarakat dunia yang terkesan dengan COVID-19 ini untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital secara lebih menyeluruh dan secara tidak langsung ia menyebabkan satu lonjakan digital di Malaysia. Persoalan dia, adakah tahap penerima gunaan teknologi digital di Malaysia telah mencapai satu tahap yang boleh dikatakan mampu meningkatkan daya saing negara? Mungkin selepas ini nanti kita akan kupas bersama-sama untuk kita lihat sejauh mana pelaksanaan digital, pelaksanaan inisiatif digital di peringkat sektoral dia memberi kesan kepada pelbagai sektor lah. Contoh dia kalau kita lihat, walaupun kita tahu bahawa sektor elektrikal dan elektronik pada ketika ini antara sektor penyumbang utama ataupun dari segi pertumbuhan antara pertumbuhan yang nampak tidak terkesan dengan pandemik 19, tetapi masih lagi usaha untuk meningkatkan digitalisasi di sektor ini diteruskan. Manakala kalau kita lihat sektor-sektor lain seperti pelancongan, peruncitan dan makanan dan minuman, ini adalah antara sektor-sektor yang terjejas teruk akibat pandemik 19.
Dalam erti kata lain, kalau kita lihat situasi yang tengah berlaku sekarang ni, dia lebih kompleks sebenarnya berbanding dengan beberapa dekad dahulu. Kita pernah menghadapi pelbagai cabaran, pelbagai halangan, tetapi pada kali ini sebab itulah selalu yang peringkat awal negara dilanda pandemik adalah dipanggil norma baru. Dan sekarang ni kalau kita lihat dah lebih setahun, perkataan norma baru tu sebenarnya dah jarang digunakan sebab norma baru tu sekarang dah jadi normal bagi kita. Dan kita telah beralih kepada satu situasi di mana keadaan kita ni masuk dalam kategori yang dikenali sebagai VUCA, VUCA, ataupun dalam bahasa Inggeris dia volatile, tidak menentu. Persekitaran yang memerlukan kita bertindak balas ataupun reaktif terhadap perubahan secara berterusan yang berlaku di luar kawalan dan juga sukar diramal. Walaupun contoh dia dalam keadaan sekarang kita nampak bilangan kes mungkin telah menurun, tetapi kita dihantui semula dengan varian baru iaitu Omicron. Kalau kita lihat lagi VUCA ni dalam konteks yang kedua, uncertain. Uncertain, tidak pasti, iaitu persekitaran yang memerlukan kita mengambil tindakan walaupun kita tak pasti apa yang akan berlaku seterusnya. Dan kompleks, persekitaran yang dinamik dan saling bergantung. Dan ambiguous ataupun sama-sama, persekitaran yang baru di luar kepakaran kita. Tetapi dalam kita berhadapan dengan situasi yang mencabar, yang tidak pasti, yang tidak menentu dan juga dinamik ini, kita tiada pilihan melainkan untuk menggunakan teknologi. Dan kita boleh lihat, kalau kita lihat mengikut kajian Economic Survey daripada OECD, jurang penggunaan digital di antara syarikat besar dan syarikat kecil semakin meningkat. Sedangkan kalau kita lihat di Malaysia, 97% struktur syarikat di Malaysia adalah terdiri daripada PMKS ataupun perusahaan sederhana kecil di Malaysia. Dan tidak dinafikan bahawa keperluan dan tahap penerima-gunaan teknologi adalah berbeza mengikut sektor ekonomi. Dan bagi sektor elektrikal dan elektronik, tahap penerimaan teknologi adalah amat tinggi seperti yang saya nyatakan tadi. Dan sektor ini adalah antara yang terawal melaksanakan automasi bagi meningkatkan kecekapan proses. Manakala sektor-sektor lain seperti agro, makanan dan sektor peruncitan dan makanan minuman adalah yang masih kurang melaksanakan digitalisasi aktiviti dan proses. Bagaimanapun tidak bermakna sektor ini tidak sesuai melaksanakan digitalisasi aktiviti dan proses. Contoh dia dalam sektor ataupun subsektor agro-makanan. Program ladang cili secara kluster yang dilaksanakan oleh Nexus kita, Agro-Food Productivity Nexus, bukan sahaja dapat meningkatkan hasil keluaran dengan harga yang stabil, malah membantu meningkatkan penyertaan dan mendedahkan pengusaha-pengusaha kepada teknologi IoT dalam proses penanaman cili. Dan kalau kita lihat sendiri, proses melalui inisiatif proses penanaman yang sebelum ni bergantung sepenuhnya kepada tenaga manual, kita dapat kurangkan dengan pendigitalan. Inilah keunikan apabila kita dapat menerima guna teknologi. Dan kalau kita lihat dalam ternakan ayam, kita boleh lihat melalui program yang dilaksanakan, ternakan ayam juga dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan dapat mengurangkan kadar kematian ayam melalui pemantauan secara berterusan. Terutama sekali yang punca menyebabkan kematian anak ayam adalah suhu yang tinggi. Boleh dipantau melalui sensor ataupun pengesan suhu. Dan salah satu lagi punca yang menyebabkan kematian anak ayam, kadar amonia yang tinggi. Dan ini dapat dilaksanakan melalui program IoT yang dilaksanakan oleh Nexus kita. Wah, cukup impresif ya doktor. Kita tengok pelbagai inisiatif usahawan kita telah ambil untuk meningkatkan kecekapan proses masing-masing dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri kita. Jadi kita lihat usaha kolektif ke arah digitalisasi telah menunjukkan hasil apabila kedudukan Malaysia telah meningkat dari tempat 26 pada tahun 2020 ke tempat 22 pada tahun ini dalam kategori transformasi digital dalam kalangan syarikat seperti yang dilaporkan oleh IMD World Competitiveness Yearbook, doktor.
Jadi soalan saya seterusnya, selain daripada sektor-sektor ataupun industri yang Doktor sebutkan tadi, apakah hala tuju industri ini untuk menjayakan usaha kerajaan dalam mencapai transformasi digital ini? Jadi bagaimanakah peranan industri ini untuk menjayakan aspirasi ini? Doktor, silakan. Okey, terima kasih Puan Syez. Kalau kita lihat sendiri di bawah rancangan Malaysia ke-12, sebenarnya kerajaan telah memberi tumpuan kepada usaha untuk meningkatkan penerimagunaan teknologi di kalangan industri. Dan kalau kita lihat hala tuju industri ini yang kita nampak dia boleh merancang pelaksanaan program dia berpandukan inisiatif yang telah dirangka selaras dengan sama ada yang kalau kita lihat pada tahun ini juga dilancarkan Malaysia Economy Digital Blueprint ataupun My Digital, dan kedua-dua dokumen ini sebenarnya merupakan satu rujukan penting untuk kita membantu industri bergerak ke hadapan. Di dalam RMK 12, contoh dia di dalam bab 11, tajuk dia adalah untuk melonjakkan pendigitalan dan teknologi termaju. Antara 4 cabaran utama yang kita nampak di dalam RMK 12 ataupun yang telah digariskan di dalam rancangan Malaysia ke-12 adalah pertumbuhan ekonomi digital yang perlahan. Yang kedua, jurang digital semakin membesar seperti yang saya terangkan tadi. Dan yang ketiga adalah kurang pelaburan dalam penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi. Dan yang keempat adalah cabaran dalam penerimagunaan teknologi revolusi perindustrian keempat. Dan kalau kita lihat peranan kita dekat sini, kita boleh kaitkan dalam konteks produktiviti itu sendiri. Dan pertumbuhan produktiviti per pekerja di Malaysia, seperti yang kita semua sedia maklum, pada tahun lepas menunjukkan kemerosotan yang amat ketara, iaitu sebanyak negatif 5.5%, dan dalam tempoh 5 tahun. Dan adalah penting untuk kita meningkatkan penerimagunaan teknologi baharu agar negara dapat mempercepatkan proses pemulihan ke fasa seterusnya. Dan pandemik COVID-19 menjadi pemangkin sebenarnya untuk mempercepatkan penggunaan penyelesaian digital dan juga menunjukkan kepentingan untuk menaik taraf dan memperkukuhkan teknologi dan infrastruktur bagi mempermudahkan proses untuk menjalankan perniagaan. Peranan kita di sini amat besar dan di dalam My Digital itu sendiri terdapat beberapa inisiatif telah dinyatakan fungsi MPC untuk membantu peniaga-peniaga meningkatkan produktiviti melalui digitalisasi. Inilah termasuk usaha kita untuk melihat ataupun mengurangkan pergantungan kepada buruh tidak mahir ketika kita beralih kepada fasa automasi dan digitalisasi. Dan kita telah memberi fokus yang tinggi kepada kepentingan untuk melatih tenaga kerja supaya mereka ini mempunyai kemahiran digital yang diperlukan untuk masa hadapan. Malahan penggunaan teknologi digital juga telah menggesa dan tindakan segera untuk menggerakkan agenda inklusif digital secara lebih terancang dan bagi membolehkan orang ramai bekerja, belajar dan berhubung secara digital. Kalau kita lihat sendiri di dalam OECD survey tahun 2021 turut mengesyorkan beberapa langkah yang perlu diambil oleh negara untuk berjaya dalam peralihan kepada negara berpendapatan tinggi dan mengekalkan pertumbuhan yang saksama di pasca COVID-19 ataupun COVID-19 jika ingin ke fasa pembangunan seterusnya. Ini seiring dengan aspirasi MPC untuk meningkatkan kedudukan negara dalam IMD Digital Competitiveness Yearbook bagi pembangunan dan penggunaan aplikasi teknologi di peringkat global. Menjelang 2025, MPC menyasarkan kedudukan Malaysia meningkat ke tangga 10 teratas bagi faktor teknologi dalam laporan tersebut. Dan bagi tujuan itu, pelbagai usaha telah dirancang untuk kita mencapai matlamat tersebut. Penerimaan teknologi digital merupakan satu perjalanan dan bukannya inisiatif yang boleh dilaksanakan dalam masa yang singkat, tetapi MPC melalui inisiatif di bawah Nexus Peralatan dan Jentera, contohnya pada tahun ini telah memperkenalkan
penilaian P1010 yang merujuk kepada Productivity Code Digital 1010 bagi memberi peluang kepada syarikat untuk menilai tahap kesediaan penerimaan gunaan teknologi. Penilaian ini sebenarnya berupaya memberi gambaran sama ada sesebuah syarikat telah bersedia untuk menerima guna teknologi. Menyedari halangan dan kekangan penerima gunaan teknologi, pelbagai program juga telah dirangka untuk meningkatkan kesedaran peniaga berkaitan dengan kepentingan teknologi. Contoh dia daripada kesedaran, contoh dia yang kita buat pada peringkat awal ketika negara dilanda pandemik adalah kita menganjurkan banyak program-program webinar dan Nexus yang pada ketika itu baru nak berjinak-jinak dengan webinar, akhirnya telah dapat membiasakan diri dengan menganjurkan pelbagai program secara virtual. Dan di sini sebenarnya matlamat kita adalah untuk meningkatkan kesedaran. Daripada kesedaran barulah peniaga boleh beralih kepada peringkat siap siaga ataupun preparedness sebelum pergi kepada peringkat readiness, kesediaan dan seterusnya menerima guna teknologi. Tiada jalan singkat untuk perjalanan menerima guna teknologi, terutamanya untuk syarikat yang termasuk dalam kategori kecil dan sederhana. Nampak mencabar tetapi tidak mustahil untuk dilaksanakan. Baiklah, begitulah Doktor. Jadi banyak lagi persoalan yang saya akan ajukan kepada Doktor. Boleh Doktor? Okey, insyaAllah boleh. Okey, kita akan berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Melonjakkan ekonomi peniaga menerusi produktiviti. Pembangunan ekonomi amatlah penting untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang berterusan bakal mewujudkan peluang perniagaan serta pekerjaan baharu untuk rakyat di Malaysia. Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC, sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, telah berjaya melaksana pelbagai inisiatif meningkatkan produktiviti dan daya saing peniaga. Pertama, menerusi program Kedah Produktif dan Kedah Digital, Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman telah mentransformasi urusan ubah jenis kegunaan tanah. Program IUJKT telah berjaya menghasilkan ubah jenis kegunaan tanah untuk tujuan industri, komersial dan perumahan dalam tempoh kurang dari 3 bulan berbanding 14 bulan terdahulu. Penggunaan sistem atas talian IUJKT telah meningkatkan kecekapan dan memudahkan peniaga. Majlis Perbandaran Kulim menerusi kerjasama dengan MPC telah berjaya mempercepatkan urusan pembangunan bangunan industri berimpak tinggi di Kulim Kedah. Inisiatif tersebut dinamakan E10 Permit Pembinaan Ekspres. Menerusi E10, pelabur boleh membina bangunan industri, memperolehi lesen operasi serta mula mengeksport dalam masa 10 bulan sahaja. Sebelum ini, inisiatif sebegini akan mengambil masa melebihi 2 tahun. Hasilnya, ribuan pekerja dapat bekerja serta peniaga memperolehi pendapatan jauh lebih awal. Peniaga memerlukan pekerja yang memiliki bakat yang bersesuaian. MPC menerusi program My Reskill IoT berjaya menyediakan tenaga kerja masa hadapan yang berkemahiran digital IoT. Dengan kemahiran tersebut, pekerja mudah memperolehi pekerjaan dan peniaga berupaya meningkatkan produktiviti perniagaan. 5,000 peniaga memperolehi manfaat dari program My Reskill IoT. Peniaga sering berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam usaha mematuhi keperluan peraturan. Pemudah menerusi MPC telah melaksana program My Mudah, iaitu singkatan kepada Malaysia Mudah. Peniaga boleh menyalurkan cabaran pematuhan peraturan yang tidak wajar dan membebankan perniagaan menerusi My Mudah. Sehingga kini, lebih 500 permasalahan telah dilaporkan. MPC berkolaborasi dengan pengawal selia dan peniaga dalam usaha menyelesaikan permasalahan tersebut. Peniaga dapat mengurangkan kos dan seterusnya meningkatkan kecekapan
dan produktiviti mereka. Kejayaan awal program My Mudah telah mendapat perhatian yang amat berhormat Perdana Menteri dan mengumumkan penubuhan unit My Mudah di semua agensi kerajaan, negeri dan persatuan perniagaan. Keputusan ini telah dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Satu lagi usaha penting dalam pembangunan portal MyGP yang mengumpul garis panduan pengawal selia yang perlu dipatuhi oleh peniaga. Peniaga dapat melakukan carian garis panduan dengan mudah dan bakal meningkatkan kepatuhan peraturan dengan maklumat yang lebih telus. Usaha ini merupakan inisiatif MPC dengan Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional. Pelan Tindakan Produktiviti Malaysia telah melahirkan 11 Nexus Productivity. Nexus Productivity tersebut mewakili industri utama negara iaitu elektrik dan elektronik, kimia dan produk kimia, mesin dan peralatan, pelancongan, peruncitan dan makanan dan minuman, perkhidmatan profesional, digital, kesihatan swasta, agro makanan, pembinaan dan logistik. 11 Nexus Productivity tersebut merupakan platform kolaborasi pihak industri dan kerajaan untuk meningkatkan produktiviti industri. Kerajaan Persekutuan Malaysia telah menambah baik rangka kerja peraturan menerusi Dasar Negara Amalan Baik Peraturan. Sebuah rangka kerja peraturan yang teguh penting dalam peningkatan produktiviti peniaga dan negara. Ketua Setiausaha Negara telah melancarkan dasar tersebut. Pelan Rancangan Malaysia ke-12 turut menekankan kepentingan amalan baik peraturan dan behavioral insights untuk melahirkan dasar yang berkesan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Jom kita berusaha menambah baik kualiti hidup keluarga Malaysia menerusi peningkatan produktiviti. Mesej ini dibawakan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Kembali ke MPC Productivity Talk siri ke-20. Jadi kita akan lihat bagaimana penerima gunaan teknologi digital boleh memacu peningkatan produktiviti negara. Jadi soalan seterusnya, bagaimanakah doktor teknologi digital boleh menyokong sektor-sektor lain dalam merealisasikan penggunaan digital seterusnya meningkatkan produktiviti selain daripada apa yang telah doktor kongsikan sebentar tadi, doktor. Silakan. Okey, kalau kita lihat semula di dalam laporan produktiviti 2021, selain daripada pembangunan bakat, insentif, persekitaran perniagaan yang kondusif serta minda yang produktif, teknologi sebenarnya antara faktor penting yang mampu meningkatkan produktiviti dan telah dikenal pasti merupakan satu inisiatif yang perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan diberi tumpuan. Kepentingan teknologi untuk meningkatkan produktiviti juga telah digariskan di dalam buku Pelan Tindakan Produktiviti Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Malaysia Productivity Blueprint MPB yang dilancarkan pada 2017. Dan isu berkaitan penerimaan gunaan teknologi yang rendah sebenarnya telah ditengahkan secara terperinci di dalam MPB, dan isu ini sebenarnya melibatkan kesemua 9 nexus yang ada di dalam blueprint tersebut. Dan melalui usaha berterusan dalam laporan IMD World Competitiveness Yearbook 2021, Malaysia seperti yang Puan Syaz maklumkan tadi, kini berada di kedudukan 22 bagi transformasi digital di kalangan syarikat-syarikat. Dan ini adalah peningkatan daripada kedudukan tangga ke-26. Dan prestasi ini walaupun menunjukkan satu tanda positif
Walau bagaimanapun, kita perlu ingat bahawa negara-negara luar juga sedang berusaha ke arah yang sama. So, bermakna sekiranya kita tidak melipat gandakan usaha untuk meningkatkan level of adoption ataupun tahap penerima gunaan ini, kita akan ketinggalan. Sebab tu, kalau kita lihat MPC, kalau kita lihat balik semula kepada MPB itu sendiri melalui inisiatif di bawah Nexus, kita telah merancang supaya setiap Nexus melaksanakan inisiatif untuk membantu mengurangkan dari segi isu-isu yang telah dikenal pasti di dalam MPB tersebut. Contoh dia, kalau kita lihat pada tahun ini, antara yang telah dihasilkan adalah penyediaan direktori penyedia penyelesaian digital ataupun digital DSP, Directory Service Provider, yang akan membantu menyumbang kepada pencapaian agenda ini. Directory DSP ini adalah untuk industri dan daripada industri dan telah dilancarkan pada 23 November tahun ini bagi membolehkan syarikat-syarikat mengakses maklumat mengenai penyelesaian digital yang ada di negara ini. Dan penggunaan maksimum directory oleh pemain industri dijangka dapat meningkatkan penggunaan digital dalam industri masing-masing bagi meningkatkan pertumbuhan produktiviti negara. Directory ini juga berperanan sebenarnya menghubungkan di antara perspektif keperluan, permintaan dan penawaran. Dalam kata lain, kalau kita lihat directory ini sebenarnya menjadi platform untuk peniaga mengetengahkan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan yang memerlukan sama ada perkhidmatan tersebut sama ada di dalam ataupun di luar negara. Dan directory ini sebenarnya sentiasa dikemaskini untuk memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Di samping itu, program MyReskill IoT, anjuran MPC yang menyasarkan sebanyak 5,000 peniaga menerima guna teknologi tersebut pada 2022 juga merupakan inisiatif kita untuk merealisasikan penerima gunaan teknologi digital di kalangan industri dan juga peniaga. Kita berpendapat bahawa sekiranya kita tidak dapat meningkatkan kadar penggunaan melalui inisiatif kita panggil walaupun bersifat entry level, kita akan berhadapan dengan masalah untuk menggalakkan penerima gunaan di peringkat intermediate, pertengahan dan juga peringkat yang termaju nanti. Dan pendigitalan tidak lagi sebagai option tetapi menjadi keperluan untuk peniaga meningkatkan produktiviti. Jadi doktor, yang telah disebutkan tadi Nexus Productivity itu adalah merupakan jalinan kerjasama ataupun kolaborasi di antara industri dan juga pihak MPC, ya doktor? Ya, betul. Jadi bagaimanakah hasil daripada kolaborasi ini dapat memberi satu impact kepada industri secara keseluruhannya? Bolehkah doktor berkongsi mengenai inisiatif berkaitan penerimaan teknologi dalam konteks penerimaan teknologi sendiri yang doktor sebutkan dalam MPB tadi mampu menyumbang kepada daya saing negara. Jadi bagaimanakah sinergi yang telah ditunjukkan ini mampu memberi satu sumbangan yang kita kata benefit lah kepada setiap industri itu sendiri, ya doktor. Silakan. Okey, ya Puan Syekh. Kalau kita lihat, MPB telah memperincikan langkah holistik untuk meningkatkan produktiviti di peringkat nasional, sektoral dan juga enterprise melalui trust dan inisiatif yang strategik dan dipacu oleh 9 subsektor utama ekonomi dan diterajui oleh sektor swasta. Dan melalui trust pendigitalan dan inovasi, pelbagai program bagi menggalakkan penerima-gunaan teknologi telah dibangunkan seperti program yang saya nyatakan tadi, MyReskill IoT, dan juga kita juga merancang untuk melaksanakan program AI pada tahun hadapan, dan sebenarnya pada tahun ini pun kita telah melaksanakan program AI dengan kerjasama Intel dan juga MIDA yang terkenali sebagai AI4S untuk SME dan juga AI4U untuk universiti di Malaysia. Matlamat kita adalah untuk meningkatkan penerima gunaan teknologi.
Dan kita boleh lihat juga dari segi penglibatan industri itu sendiri dalam merangka program-program yang diperlukan untuk industri itu sendiri. Contoh dia, kalau kita lihat di bawah Tourism Productivity Nexus ataupun Nexus yang kaitan dengan pelancongan, kita boleh lihat bagaimana industri di bawah sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat COVID-19 kehilangan punca pendapatan. Produk-produk pelancongan tidak dapat dibeli oleh pelancong-pelancong yang sebelum ni berkunjung ke pusat-pusat pelancongan yang ada di negara ini. Tetapi disebabkan oleh keperluan dan juga disebabkan oleh kesedaran tentang perlunya syarikat-syarikat ini meneruskan program dan juga inisiatif bagi memastikan kelangsungan perniagaan, industri telah merangka satu program yang dipanggil My Virtual Tourism Experience, di mana program ini sebenarnya telah dilaksanakan melalui Tourism Productivity Nexus dan telah memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha industri pelancongan yang sebahagian besarnya tidak mempunyai pendetahan tentang teknologi digital untuk memulakan pendigitalan pada peringkat ataupun pada kita panggil mengikut kemampuan syarikat itu sendiri untuk melaksanakan pendigitalan. Ini adalah antara usaha yang kita telah antara usaha yang telah kita laksanakan untuk membantu pemain-pemain industri yang terkesan akibat COVID-19. Dan kita juga mengambil kira sebenarnya kepentingan peningkatan teknologi dan pendigitalan dalam mengukuhkan daya saing tahan negara sesebuah sektor perniagaan melalui penilaian yang kita jalankan. Contohnya sebagai sekretariat untuk kita panggil sekretariat untuk menjalankan penilaian kesediaan industri forward, MPC sentiasa membantu industri-industri ini untuk mengenal pasti tahap kesediaan untuk pergi kepada pelaksanaan seterusnya bagi meningkatkan pendigitalan di dalam pelaksanaan proses ataupun pelaksanaan program masing. Di samping itu, MPC juga mendorong syarikat peneraju ataupun kita panggil frontier company untuk membimbing dan memindahkan pengetahuan dan kepakaran teknologi kepada peniaga dengan mengambil contoh kejayaan syarikat elektrikal dan elektronik di Pulau Pinang. Sebagai contohnya, konsep kesan limpahan ataupun spillover effect merupakan strategi yang perlu dilaksanakan oleh sektor lain bagi memastikan kemakmuran bersama. Strategi ini telah membantu banyak syarikat-syarikat tempatan bersaiz sederhana untuk berkembang maju bersama dengan syarikat-syarikat peneraju, dan kejayaan ini telah menyumbang kepada peluang pekerjaan dalam sektor E&E yang ketika ini masih memerlukan lebih ramai jurujera tempatan dan juga tenaga kerja mahir. Dengan adanya program-program seumpama ini, kita dapat menyumbang kepada peningkatan kedudukan daya saing Malaysia dalam faktor teknologi dalam laporan IMD Digital Competitiveness Yearbook. Dan pada tahun hadapan, MPC melalui Nexus akan mempergiatkan usaha untuk menggalakkan penerimagunaan teknologi melalui program-program yang dirancang seperti mempergiatkan program hackathon di seluruh negara dalam subsektor agromakanan. Yang kedua, melaksanakan program AI untuk sektor perniagaan yang telah mengikuti program MyReskill IoT, dan seterusnya membangunkan program Smart Machinery dengan sokongan daripada Nexus Peralatan dan Jentera, dan seterusnya meningkatkan penyertaan hospital swasta dalam penyediaan data untuk MyHealth Data Warehouse. Dan kalau kita sedia maklum, untuk MyHealth Data Warehouse ataupun MyHDW ni seperti yang dinyatakan dalam ranking 12 merupakan satu inisiatif di bawah usaha untuk meningkatkan penggunaan data raya dalam pembuatan keputusan. Dan adalah menjadi harapan bersama agar inisiatif yang dijalankan secara komprehensif dan inklusif ini dapat meningkatkan kadar penerimaan penggunaan teknologi digital di kalangan peniaga dan seterusnya menambah baik kedudukan Malaysia untuk indikator berkaitan penerimaan gunaan teknologi digital. Walaupun mungkin agak janggal, tapi saya
ingin menggunakan perkataan imuniti kelompok yang kita gunakan untuk mengekang pandemik dengan imuniti digital untuk mengaitkan kepentingan penerima gunaan teknologi digital secara menyeluruh untuk memastikan ekonomi negara kekal utuh dan teguh. Begitulah immunity digital ya Doktor. Satu pendekatan yang agak menarik ya Dr. Jayadi. Jadi kita harapkan agar immunity ini dapat dikembangkan dengan lebih meluas melalui inisiatif yang diterajui oleh MPC. Diharapkan begitulah. Jadi Doktor, bagi pihak MPC kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Nur Jayadi. Terima kasih Yang Berbahagia Dr. Nur Jayadi. Okey, terima kasih Puan Syazlina, moderator untuk kali ini dan pihak CPD kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit pandangan berkaitan dengan penerima gunaan teknologi digital. Kami harapkan lebih banyak lagi inisiatif penerima gunaan teknologi digital ini dapat diperluaskan bukan sahaja di sektor industri tetapi untuk manfaat rakyat Malaysia demi kesejahteraan masing-masing. Jadi untuk itu kami ucapkan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada semua followers dan juga anda yang sedang mengikuti kami. Jadi setia bersama kami akan bawakan anda dengan lebih banyak isu-isu dan juga input mengenai produktiviti dan daya saing, terutama sekali teknologi digital ya yang telah memberi satu impak yang besar kepada ekonomi negara kita. Oleh itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Stay safe, stay productive.